Selalunya ejen peremang yang aku akan bagi adalah benda-benda yang positif saja tu. Tapi yang ni aku tak tahulah nak hadam macam mana, dan aku tak tahu juga nak bereaksi macam mana. Walaupun dah banyak kali aku tengok perkara-perkara macam ni berlaku. Jadi hari ni berita ni aku tahu semalam, sehari sebelum pengabaran episod ni dilakukan. Mason Greenwood, penyerang pasukan Manchester United dan England, diberitakan telah terbabit dengan satu kes domestic violence. Aku tengok image tu. Sebenarnya ada klip video kan, klip video dan audio recording, audio recording. Aku tak sampai hati dengan audio recording tu. Sampai sekarang aku tak dengar lagi audio recording tu. Kerana aku tahu yang dia akan jadi sangat menyayat hati dan akan meluluhkan hati aku. Bukan sebagai peminat bola sepak, bukan sebagai peminat Manchester United, bukan sebagai peminat England, tetapi sebagai seorang manusia, as a human being. Dan bila aku lihat balik kepada perkara tersebut, lebih banyak persoalan bermain di kepala aku berbanding sebelumnya. Bila aku tengok, okay, Mason Greenwood allegedly bla 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 bla, ada banyak persoalan. Tapi bila aku tengok foto gadis tersebut, aku jadi marah, confused, tertanya-tanya, macam-macam perasaan bercampur baur, Kish. Aku sebenarnya tengok audio tu dulu sebelum aku tengok gambar ke apa ke. Sebab benda tu muncul dekat Twitter feed aku. And time tu aku tak faham lagi apa yang berlaku. Aku cuma klik dan play. Dan kau tahu tak Faiz, kadang-kadang bila kau tengok something yang begitu mengerikan, atau kau dengar something yang begitu mengerikan, kalau dalam bahasa Inggeris, you can feel the chills down your spine. Betul, itu Kau betul. boleh rasa Itu sejuk betul. dekat tulang belakang tu kan. Ya. Aku rasa macam tu bila aku dengar audio tu. Sebab dia bukan saja, dia bukan pasal hang fan Man United ke, hang fan bola sepak ke, tak. It's just the sheer act of domestic abuse, of violence towards women, and cara dia meninggikan suara dia, kata-kata yang dilontarkan dia dalam audio tersebut memang menyakitkan hati aku. But the point is, we don't want to dive deep into the photos, we don't want to dive deep into the audio, because benda-benda macam ni sepatutnya datang dengan trigger warning. Benda-benda macam ni tak patut kita further share too much, sebab tujuan benda ni diletakkan di arena public oleh wanita tersebut adalah hanya untuk mendapatkan sokongan. Dan at this point it's just heartbreaking. And bagi aku, Faiz, aku rasa how we deal and respond to this issue sebagai satu community, sebagai satu masyarakat, will set the tone for how sexual abuse cases are perceived in the months and years to come. Benda-benda macam ni sangat penting. And benda yang aku paling merisaukan sekarang ni is tak sampai sejam 2 jam lepas berita yang sangat menyakitkan hati ni keluar, dah ada orang berjenaka pasal berita ni. Itu pun aku tak faham ke. Mengeluarkan meme yang mengatakan bahawa Mason Greenwood bakal menyertai prison FC, so to speak. Mason Greenwood bakal menjadi rakan karib Benjamin Mendy. Tak, individu-individu ini bukan comedians. Perkara-perkara ini bukan bahan jenaka. So aku rasa sangat kecewa dan sebenarnya marah dengan respon segelintir masyarakat kita. Tapi itu kan masyarakat kita in a nutshell sekarang ni, masyarakat moden kan, apa saja tu dijenakakan tanpa sebenarnya bila mereka berjenaka macam tu, aku rasa mereka menghina komedian sebenar, sebab komedian sebenar selalunya otak mereka tajam, otak mereka tahu batas-batas tertentu kan, selalunya. Dan untuk aku, Kish, aku tak boleh kalau tak teringatkan gadis yang menjadi mangsa dalam perkara tersebut. Aku harapkan dia berada di tempat yang lebih selamat sekarang, lebih tenang, dan aku harap I wish her all the best dalam apa. Sebab hang tahu, Kish, kalaulah betul perkara ni terjadi sebab ialah innocent until proven guilty kan,
Tapi kalau betul perkara ini terjadi, hang bayangkan dia seorang lawan dengan superstar bola sepak yang dah bertaraf global. Tentunya akan ada PR team Correct. berkelas dunia, akan ada legal team, pasukan undang-undang berkelas dunia. Dan gadis ini hanyalah seorang gadis yang bukan yang status dia boleh dikatakan tidak sama dengan Mason Greenwood sekalipun. Jadi aku harap I wish her all the best. Kish. Dan satu lagi aku nak buat kenyataan ni. Memang bola sepak adalah sukan paling berprestij di dunia dan atlet sentiasa menjadi sorotan. Apa-apa sukan pun, atlet sentiasa menjadi sorotan kerana mereka dianggap sebagai specimen among us dalam society. Mereka boleh buat perkara yang kita nak buat tapi kita tak boleh buat. Kan? Tapi hanya kerana anda boleh menyepak bola dengan baik, hanya kerana anda mempunyai jutaan pengikut di sosial media, hanya kerana anda mempunyai jutaan ringgit dalam bank anda, tak bermakna anda boleh buat sekejam itu, tak bermakna anda boleh bertindak sesuka hati dan tak bermakna anda boleh untuk tidak menghormati orang lain. Ini bukan saja untuk orang yang dipersalahkan tersebut tetapi untuk semua atlet juga. Sebab realiti dia, aku membesar banyak kawan-kawan atlet. Walaupun apa yang mereka lakukan tidak setara dengan kes ini, tetapi bunga-bunga dia tu ada, Kish. Ada. Bila hang dah terkena star syndrome, Dia rasa dia invincible. rasa macam hang boleh buat apa saja. Yeah. Aku setuju. And the one final thing aku nak cakap untuk wrap this up is aku rasa ultimately ini bukan pasal career Mason Greenwood. Sebab lagi satu naratif yang aku nampak bermain di media sosial semalam adalah what a waste. That is a career gone. Tak. That is not just a career gone. Nobody peduli pasal career. Tak ada siapa patut peduli pasal career dia. Yang paling penting, there is a life that is possibly gone. Betul. There is a woman, Betul. kehidupan dia dah dihancurkan mungkin buat selama-lamanya. Kita tak tahu trauma ni akan berlanjutan buat berapa lama. Kita tak tahu trauma ni boleh dipadamkan ke tidak. Perasaan ibu bapa dia. Betul. Macam So mana? there is a bigger feeling at play here. Career dia tu tak ada apa, tak ada makna, tak ada effect, tak ada nothing. This is not about Mason Greenwood. This is not about the star syndrome. This is not about a career that's wasted. This is about another human being who has been abused and is going through so much of pain. Yeah. And daripada kita di Bola to Life, aku just nak berkata bahawa we want to give the victim all sort of support. Yeah. And kita berharap Mungkin tidak secara langsung tapi secara tidak langsung hati kita bersama dengan dia. and we hope justice will be served lah. Aku harap, aku betul-betul harap, harap, ya? betul-betul harap.